Selamat pagi, saya Eng Shishin ingin berkongsikan dalam bentuk video mengenai topik penyebaran agama Islam di Malaysia. Agama Islam merupakan agama rasmi Malaysia yang mempunyai 20 juta penganut, sebanyak 60% daripada rakyat Malaysia. Sepanjang beberapa ratus tahun, agama Islam telah memberi banyak pengaruh terhadap sejarah, budaya, bentuk pemerintahan, dan undang-undang Malaysia. Oleh itu, mempelajari penyebaran agama Islam di Malaysia dapat membantu kita lebih memahami negara kita serta lebih menghayati dan berasa bangga terhadap keharmonian masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Sebelum kita mulakan, mari kita mempelajari serba sedikit tentang agama Islam terlebih dahulu untuk memudahkan perbincangan kita seterusnya. Pada awal abad ke-7 Masehi, Islam muncul di Semenanjung Arab. Berbanding dengan agama-agama lain pada masa itu, Islam menunjukkan daya saing yang lebih besar. Oleh itu, ia tersebar dengan pantas di Semenanjung Arab dan menarik ramai penganut. Dalam masa lebih 100 tahun, Islam telah berkembang ke Afrika Utara, Spanyol, dan India, menjadikan Empire Arab sebagai empire berpengaruh besar. Abad ke-8 hingga ke-13 dikenali sebagai zaman kegemilangan dunia Islam, di mana para saintis Islam seperti Ibn al-Haytham, Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, dan Ibn Sina menyumbang kepada dunia dalam bidang matematik, fisik, astronomi, dan perubatan. Dalam sejarah modern, Islam telah mendorong kebangkitan nasionalisme di beberapa negara dan memberi inspirasi kepada rakyatnya untuk menentang penjajahan. Pada hari ini, Islam merupakan agama kedua terbesar di dunia, hadir di setiap pelosok dunia dengan lebih 2 bilion penganut, merangkumi 25% daripada populasi dunia. Walaupun terdapat banyak teori-teori yang mengenai masa dan cara Islam memasuki alam Melayu, seperti melalui negara India, Persia, ataupun China, teori yang diiktiraf oleh negara kita dan paling diterima adalah bahawa Islam dibawa masuk ke alam Melayu pada abad ke-8 Masehi oleh ulama dan pedagang dari Arab secara langsung. Pada mulanya, agama Islam tertempu di pelabuhan-pelabuhan yang sering dikunjungi, seperti Pasai dan Melaka. Masjid, sekolah agama, dan tempat perdagangan didirikan. Lalu Islam disebarkan ke kawasan yang lebih dalam di alam Melayu melalui berbagai cara. Antara satu cara utama penyebaran agama Islam adalah berbentuk dari atas ke bawah, yang berlaku apabila raja-raja yang asalnya beragama Hindu atau Buddha memeluk Islam dan diikuti oleh rakyat mereka. Contoh yang paling terkenal adalah raja pertama Kesultanan Melayu Melaka, Parameswara, yang dikatakan telah dipujuk oleh seorang imam untuk memeluk agama Islam. Baginda menukarkan namanya kepada Sultan Muhammad Shah dan berkahwin dengan seorang isteri beragama Islam. Hal ini menyebabkan Melaka dapat menjadi sebuah pelabuhan yang menarik ramai pedagang Arab dan menjadi pusat Islam serta sebuah pelabuhan perdagangan yang terkenal di Asia Tenggara. Dengan lebih ramai raja dari negara seperti Mataram, Sulawesi Selatan, dan Lombok yang turut memeluk agama Islam, hubungan politik antara negara-negara Islam tersebut diperkukuhkan melalui perdagangan dan perkawinan. Dan seterusnya, Islam dapat disebarkan dengan lebih meluas. Seterusnya, cara penyebaran Islam yang kedua adalah berbentuk dari bawah ke atas. Cara ini melibatkan para guru yang menyebarkan pengetahuan Islam melalui pembinaan surau, pondok, dan madrasah. Pondok ialah satu sistem pembelajaran yang sederhana dan meluas, terdiri daripada 3 elemen, yaitu guru, tempat pengajaran, dan bahan pengajaran. Guru merupakan seorang yang berpengetahuan dalam Islam, dihormati dan diakui sebagai seorang otoriti. Guru akan menentukan skop dan malamat pengajaran berdasarkan kitab. Tulisan Jawi digunakan dalam pengajaran dan biasanya merangkumi bacaan, hafalan,
tata bahasa, dan pemahaman teks. Perlu diperhatikan bahawa terdapat perbezaan dalam cara pengajaran guru kepada pelajar dan kepada masyarakat setempat. Untuk masyarakat setempat, guru akan berinteraksi dengan mereka dalam khutbah setiap hari, fokus kepada ajaran agama Islam. Manakala di pondok pula, guru akan menyampaikan ilmu Islam tradisional seperti tafsir, hadis, dan tasawuf, terutamanya kepada pelajar yang bercita-cita untuk menjadi guru pada masa depan. Selain itu, pelajar adalah bebas untuk memilih sama ada mereka ingin belajar di pondok tersebut. Jika mereka merasakan sudah menguasai semua ilmu yang diajarkan, mereka boleh pergi ke pondok lain untuk menimba ilmu. Cara ketiga penyebaran Islam adalah melalui karya sastra yang dihasilkan oleh golongan elit. Penulis atau guru menggunakan bahasa Arab atau bahasa Melayu untuk menulis buku-buku berkaitan politik, undang-undang, dan budaya. Contohnya, di Kelantan terdapat majalah Pengasuh yang ditulis dalam tulisan Jawi membincangkan budaya, pendidikan, sejarah, dan politik dari perspektif reformis. Selain itu, majalah Al-Imam diterbitkan pada tahun 1908 di Singapura, manakala Al-Ikhwan dan Saudara diterbitkan pada tahun 1926 dan 1928 di Pulau Pinang. Sastra Islam di Malaysia bukan saja menyumbang kepada penyebaran agama Islam, tetapi juga memainkan peranan penting dalam kalangan akademik, serta mengekalkan hubungan ala Melayu dengan negara India, Mesir, dan Timur Tengah. Salah satu sebab agama Islam tersebar luas dan pantas di alam Melayu adalah kerana sifatnya yang berinklusif. Banyak budaya dan adat tempatan terus dikekalkan selepas diislamkan. Gabungan antara tradisi tempatan ataupun adat dengan budaya Islam menunjukkan kepelbagaian agama Islam. Di negeri Kelantan, adat merupakan komponen penting dalam budaya Melayu dan telah diiktiraf secara rasmi oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Selain itu, banyak perkataan Melayu yang berasal dari bahasa lain seperti perkataan puasa, syurga, agama dari bahasa Sanskrit, dan perkataan hukum, adil, rakyat dari bahasa Arab. Ini menunjukkan hasil interaksi antara tamadun-tamadun yang berterusan melalui perdagangan dan diplomatik. Bukti-bukti ini menunjukkan sifat keterbukaan agama Islam yang menjelaskan mengapa ia diterima secara meluas di tanah Melayu. Memasuki era penjajahan, Islam mengalami perkembangan yang berbeza, dengan sifat politiknya menjadi semakin menonjol. Pengaruh agama Islam meningkatkan kesedaran identiti bangsa dalam kalangan penduduk tempatan dan mendorong gerakan nasionalisme. Ini meningkatkan kepentingan Islam di semenanjung tanah Melayu serta memperluaskan lagi penyebarannya. Pada awalnya, para nasionalis terinspirasi oleh gerakan pan-Islamisme dari Empire Uthmaniyah yang menyeru semua penganut Islam untuk bersatu dalam menentang penjajahan Barat. Sebelum kemerdekaan, orang Melayu tempatan menentang cadangan Malaysia Union dari British kerana ia melemahkan kuasa Sultan dan menjejaskan kepentingan bangsa Melayu. Kemudian, terdapat juga penubuhan parti-parti politik Islam seperti Parti Islam se-Malaysia yang menyuarakan tuntutan politik mereka. Kita dapat melihat bahawa Islam mempunyai pengaruh yang mendalam dalam pembangunan nasionalisme tempatan, serta menjadi simbol penyatuan bagi mereka yang menentangkan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan. Secara keseluruhannya, penyebaran Islam di Malaysia mempunyai sejarah yang panjang. Pertama, sifat keterbukaan dan inklusif Islam menjadikannya lebih mudah disebar dan diterima. Seterusnya, ia mempunyai pelbagai cara penyebaran, melalui golongan atasan, golongan bawahan, serta melalui karya sastra. Perkembangan nasionalisme yang bermula pada zaman penjajahan turut meningkatkan kepentingannya. Kita dapat melihat bahawa perkembangan Islam di Malaysia tidak kalah jika dibandingkan dengan Timur Tengah.
Dan perpaduan antara agama Islam dengan agama lain inilah yang membentuk Malaysia hari ini, memberikan kita merasa bangga dengan budaya kita yang unik dan berpelbagaian. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang sudi meluangkan masa untuk mendengar hasil kajian saya. Terima kasih semua.